Setiap tahun ya. Bukan saja satu pelajaran, lepas tu berapa subjek lagi tak masuk dengan kurikulum, lepas tu dia orang pun jadi ringkasan mengajar lagi. Lepas tu kan satu tahun tu ada berapa semester. Dalam satu semester tu ada berapa peperiksaan pula. Jadi memang tanggungjawab seorang guru tu memang sangat besar lah. Tak cukup menghadap anak murid, nanti waktu ambil kad laporan report card tu, mak bapak pula nak datang. Kena menjelaskan lagi anak saya macam mana. Tapi memang kita tugas tak kagum. berhenti. Kita kagum ya cikgu-cikgu ni, walau berapa puluh tahun, berapa ribu anak murid pun mereka kata tak ingat. Betul. Nak ingatan tu, dia ingat ini dulu kat sekolah nakal. Ini dulu kat sekolah selalu duduk depan. Jadi pastinya tribute sepenuh Hari Guru. Kalau tadi dalam artikel yang berhormat Datuk Seri Mazli Khalid ya, kalau dulu cabaran di sekolah hanyalah di sekolah dan juga komuniti tersebut, sekarang begitu luas skop cabaran yang perlu ditangani oleh para pendidik kita, bukan saja guru-guru aliran sekolah konvensional, malah juga aliran khas ataupun pelajar-pelajar istimewa. Jadi itu juga banyak sebenarnya kisah-kisah yang kita tidak ketahui tentang wira yang tidak didendang ini. Okey, dan untuk itu kita raikan beberapa guru yang bersama-sama dengan kami pada ketika ini. Hari ini macam cakap selamat pagi cikgu tak? Ya. Selamat pagi cikgu. Ya, Cikgu Nur Suhaida Mustafa yang merupakan guru kelas intervensi awal dari Persatuan Sindrom Down Malaysia. Cikgu apa khabar? Baik. Jadi hari ini cikgu tak masuk sekolah? Sekejap lagi masuk. Okey, tengok tu. Kan, ada cikgu ganti sekarang. Sempat juga pergi dan juga cikgu Wan Faridah Wan Ahmad, guru vokasional juga dari Persatuan Sindrom Down Malaysia. Selamat pagi cikgu. Dan bakal cikgu. Selamat pagi Tasha Masyaha. Morning, hai. Baru temu rega? Saya baru selesai temu rega dan dah dapat result temu rega. InsyaAllah akan dapat penempatan tak lama lagi. Jadi tengah-tengah tunggu penempatan lah. Betul. Ramailah kat sekolah tunggu manalah Cikgu Tasha datang. Teacher Tasha. Baik, pertama sekali selamat Hari Guru kepada ketiga tetamu kita. Ini kita tanyakan lebih lanjut ya, bagaimana pengalaman Cikgu Syuhada, Cikgu Wan. Apa yang menyebabkan Cikgu Syuhada pilih bidang perguruan? Saya sebenarnya dalam bidang terapi saya kerja, tapi saya diserap menjadi guru dekat Persatuan Sindrom Down Malaysia. So kena mengajar lah. Jadi bila kena mengajar tu rasa walaupun bukan daripada bidang cikgu yang saya pilih mula-mula, tapi rasa diri tu cikgu. Apa yang cikgu pilih pada awalnya? Terapi, bahagian terapi. Okay. Untuk kanak-kanak yang kurang kemampuan lah. Okay. Jadi bila diberikan tanggungjawab itu diserap ke Pelika Khas ni, bagaimana penerimaan pada peringkat awal? Mula-mula saya rasa berat jugalah sebab kita tak pernah ada pengalaman mengajar. Jadi kita terpaksa terimalah kita kena jadi cikgu ni. Cikgu Wan dah berapa lama mengajar? Hampir 12 tahun. 12 tahun. Minggu lepas sebenarnya Hizri dan juga pada cikgu kita berpeluang untuk menemu ramah salah seorang pelajar dan juga salah seorang pendidik di Persatuan Sindrom Down. Dan bagaimana pendekatan yang berbeza diambil untuk menyampaikan pendidikan kepada pelajar-pelajar istimewa ini? Cikgu Wan, ikut pengalaman macam mana? Pengalaman saya untuk mengajar remaja-remaja yang kurang berkemampuan ni, kita banyak cara dia kan. Kita bagi banyak peluang kepada mereka dan kita mengajar macam mengurus diri sendiri kan. Itu yang penting sebenarnya kan. Sampai ke tahap satu hari dia akan dapat uruskan diri sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Dan dia akan menjadi model pula kepada kawan-kawan dia yang lain yang masih orang kata tercari-cari kan. Apa yang perlu mereka lakukan dalam aktiviti seharian. Okey. Dan ini kena juga dengan tema sambutan Hari Guru tahun ini, iaitu guru pembina negara bangsa. Termasuk juga dengan golongan pelajar-pelajar khas ini kerana mereka juga adalah modal insan di negara ini ya puan? Ya. Untuk tema membina negara bangsa kan juga. Jadi budak-budak kurang upaya ni dia tak sama macam budak-budak yang biasa di luar sana tu kan. Tapi dengan hadirnya macam saya mengajar budak-budak macam tu, jadi saya bagi peluang pada dia orang pendekatan macam mana dia akan melihat suasana di luar kan, walaupun dia orang kata kurang membaca kan macam budak-budak biasa yang lain. Jadi sebagai seorang guru, saya bagi peluang pada remaja-remaja ni untuk menguasai apa remaja-remaja yang biasa di luar sana lakukan, seperti aktiviti-aktiviti luar. Saya bawa remaja-remaja ni pergi
aktiviti bowling kan, pergi jogging, apa membeli belah di pasar raya. Jadi benda-benda macam tu, aktiviti macam tu membuat dia bagi dorongan macam dia ni rasa dihargai. Kan? Apa yang dia tengok remaja-remaja yang biasa luar sana boleh buat itu ini. Kenapa tidak dia? Okey, sekarang cikgu Wan dah ada kan, cikgu Wan bagi peluang kat dia orang pergi membeli belah kan, mana barang bawa troli apa semua, jadi dia orang rasa dia hargai. Jadi kan itu jadi walaupun dia tak dapat orang kata macam budak-budak biasa yang lain boleh pergi dengan sendiri apa ni, tapi dengan tunjuk ajar dari kita, dari kami semua kan, mereka akan lebih rasa dihargai dan boleh ada cakap ketahap kepada remaja biasa di luar sana. Cabaran yang menanti Cikgu Tasha bagaimana? Apa antara nasihat yang sering diberikan oleh tenaga pengajar semasa di universiti? Selalunya orang akan risau sebab saya adalah seorang penyanyi dan saya nak ke sekolah, orang risau akan budak-budak akan fangirling ke apa benda kan. Tapi basically saya dah melalui proses praktikal beberapa buah sekolah dan saya melaluinya setiap semester dan saya pun ada strategi-strategi lah sebab saya masih lagi nak anak murid saya walaupun tahu saya menyanyi, tapi dalam masa yang sama saya masih lagi cikgu dan mereka perlu hormat saya sebagai seorang cikgu. Jadi selalunya bila saya mula-mula masuk sekolah, orang akan panggil saya Tasha Mansyah. Tapi bila kita dah mengajar dia 2-3 kali, dia dah get used to it. So bila kita dia dah faham kita cikgu dia, even kat luar pun dia jumpa kita, dia akan panggil kita cikgu. So saya rasa I'm happy bila budak-budak rasa saya adalah cikgu berbanding dengan saya artis. Subjek apa yang akan diajar nanti? English. Ada tak ayah kepada murid? Ayah kepada murid Yang tegur Tasha. Kadang-kadang kita tengok viral dekat laman sosial kan. Oh, cantiknya cikgu, cantiknya cikgu. Pantang tengok cikgu ni sikit kan. Bapa murid dia tak pastilah. Saya pun belum ada kes macam tu. Siapa masih lagi selamat alhamdulillah. Okey, walau bagaimanapun ya, kalau kita selalu cerita pasal jasa yang guru sumbangkan kepada kita dan besarnya peranan guru ya kepada murid-murid. Jadi Tasha bakal menjadi seorang guru dan bakal berada di tempat itu. Jadi mungkin apa persediaan yang Tasha lakukan dari segi mental untuk mengisi tempat itu, kerana tanggungjawab tersebut kini akan dipikul oleh Tasha pula. Betul. Sekarang ni kita dah sistem pendidikan kita dah mula fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi benda-benda macam ni budak-budak kita dah expose dengan internet, dengan macam-macam benda kat luar. Jadi mentally cikgu-cikgu kena prepare yang kadang-kadang ada anak murid kita lebih tahu daripada kita tentang teknologi ni. So kita kena update juga kita punya knowledge tentang benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang kita tak nak nanti anak-anak murid kita akan macam pijak kita pula because they know better than us. So benda ni perlu untuk cikgu-cikgu tahu apa minat dia, apa yang dia orang suka, apa yang boleh attract dia orang punya attention. So kita boleh guna benda tu sedikit sebanyak dalam kelas supaya macam kita boleh attract lagi dia orang punya. Dan Tasha juga bakal mengajar bahasa Inggeris. Betul. Dan budak-budak sekarang ni, pelajar-pelajar sekarang ni mereka agak terkadapan juga dalam bahasa ni. Betul. So kita pun ada kes cikgu-cikgu yang kena tegur dengan budak. Cikgu tak boleh guna tu lah, itu uncountable noun, tak boleh guna ni. So kita nak kena hati-hati juga sebab kita nak sampaikan something yang dia orang boleh guna kan. Untuk Cikgu Syuhada, apa yang sering diluahkan oleh para pelajar sindrom Down kita? Apa yang mereka inginkan dalam kelas? Selalunya kalau dalam kelas tu dia orang tak pandai cakap. Jadi kita gaya bahasa dia orang lah. Kalau nak pergi tandas ke ada cara dia sendirilah. Kalau nak makan, nak minum susu, kita kena peka dengan keadaan dia orang. Cara komunikasi tu cara komunikasi tu kalau orang lain tengok macam mana cikgu boleh tahu dia nak ni macam kita dah biasa dengan dia orang, jadi kita tahu apa keperluan dia orang. Okey. Dan kalau Cikgu Syuhada mengajar kelas intervensi awal pada peringkat usia antara 2 hingga 6 tahun ya. Dari baby hingga 6 tahun. 2 bulan hingga 6 2 bulan tahun. hingga 6 tahun. Ini peringkat usia yang sangat usia awal ni. Jadi apa yang paling menyentuh hati bagi Cikgu Syuhada bersama-sama dengan peringkat usia ni? Saya kadang-kadang ada juga pernah cakap dengan parents, tanya dia orang macam mana perasaan tu dapat anak Down syndrome kan. Ada yang parent yang mula-mula tak boleh terima, lepas tu bila dia tengok anak dia okey, tak ada dah teruk sangat, lepas tu boleh terima. Macam kita pun rasa kita train anak dia orang daripada tak tahu apa-apa sampai dia orang pandai uruskan diri sendiri, kita pun jadi bangga.
Cikgu Man, bila kita tengok kadang-kadang ada yang tak Down syndrome pun tak reti masak juga. Jadi bila kita tengok anak-anak syndrome kita boleh jual kuih, boleh jual biskut, donat sebagainya. Bagaimana itu memberikan motivasi lagi kepada Cikgu Man untuk terus berkhidmat? Pada mulanya kan budak-budak ni, budak remaja ni sebenarnya dia orang tak tahu apa pun tahu, dia tak tahu apa. Bila dah datang ke kelas kita, setiap hari kita kita mengikut jadual lah kan. Okey, hari ni kita mula masak. Lepas tu sebagai guru kita pandai teka dia orang tahu. Okey, hari ni siapa nak makan donat? Kan cikgu cakap, semua angkat tangan. Cikgu, saya nak makan donat. Okey, hari ni cikgu ajar buat donat, boleh? Nak ikut tak? Nak cikgu, sebab nak makan kan. Dia orang ni memang suka makan. Lepas tu okey. Lepas tu kita bawa dia orang pergi ke kelas bakery. Kita cikgu tunjuk. Walaupun dia orang dia orang tak tahu nak ambil sendiri apa tu semua kan. Jadi kita sebagai guru kita tunjuk satu persatu macam mana cara buat donat tu. Jadi sebagai motivasi kepada murid remaja kita. Okey, Najwa tolong kacau tepung ni katakan. Dia kacau tepung. Yang tu pecahkan telur, yang tu gaul apa ni. Bila donat tu dah masak, okey donat kita dah masak. Dia orang seronok. Siapa yang buat ni? Dia orang yang buat. Dia orang seronok. Lepas tu yang buat dorongan bagi cikgu untuk mengajar budak-budak ni. Bila kita buat sesuatu perkara tu, dia orang akan ikut. Dia orang akan seronok. Bila sesuatu benda yang dia buat tu, dia boleh makan, dia katakan. Lepas tu, sebagai seorang guru, saya kata apa? Ini donat yang kita buat tadi kan? Sedap tak? Sedap cikgu. Okey, besok kita nak masak lagi tak? Nak cikgu, dia katakan. Jadi saya sebagai guru, saya kadang-kadang saya bersifat dengan budak-budak remaja kita. Dia tak macam remaja. Bila jadi cikgu ni pengganti kepada ibu bapa. Itulah, jadi kena ada passion tu, ada perasaan tu, dan kita semua melalui kita merasai perasaan itu sebagai murid-murid ya. Baik, sebelum kita ucapkan selamat tinggal kepada cikgu kita, kita ada beberapa kejutan yang ingin kita berikan. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Syuhaidah. Dan juga kejap, kita ada dua lagi satu. Ada untuk ketiga-tiganya. Ada dua untuk ketiga-tiganya. Hezri sampaikan satu. Saya nak bagi pada Cikgu Tasha. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Kita letak burung punggung tu sebab cikgu banyak jaga malam. Jaga malam, dan juga mungkin simboliknya mereka ni seorang yang kita katakan bijak lah. Pastinya. Terima kasih lagi sekali cikgu-cikgu kita. Dan lepas ni saya pula nak belajar lagi. Jumpa cikgu lagi seorang untuk belajar bahasa Arab. Okey, saya